Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, hari ini kita nak buat satu reaction berjemaah dengan sahabat-sahabat kita hari ini. Zul, Rafiq, pesulap hitam dengan dia semua hitam. Allah tak payah, memang terbongkar lah apa jadi tidur. Apa dia pesulap hitam apa satu jenis pesulap betul tak? Dia buat magic lah. Tak ada buat magic. Okay, kita tunggu apa dia, insya-Allah kita hari ini kita nak buat satu reaction berkaitan tentang satu video yang telah viral beberapa hari ini, iaitu berkaitan tentang isu Zul Huzaimi, seorang pelakon. Dia berikan kenyataan yang agak menarik yang popular lah sekarang ni. Kalau pergi check dekat YouTube ke, dekat Facebook ke, dekat Twitter ke, orang duk cerita benda yang sama. Jom kita tengok sama-sama video ini. So video ni dekat yang ni bukan video TikTok ni. Ini video daripada Cinca Jinja. Okey. Bapa yang kita pergi pangkah pula ada parti-parti yang bersongkol dengan pihak-pihak kafirun. Okey. Allah. Parti. Jangan percaya sangatlah. Orang kafir ni tak boleh percaya. Hari ni dia kawan kita, besok dia tikam kita. Pesan orang tua-tua. Kalau jumpa ular tedung dengan orang kafir, mu katok mana dulu? Itu dia. Tapi kafir ni ada dua. Zimmi, Harbi. Zimmi yang kita kena jaga sebab dia ikut. Nampak cerdik sikit. Yang kita kena ambil tahu, ambil kisah sebab dia menyokong pemerintahan kita. Tak apa. Hak itu yang kita nak. Betul. Yang Harbi ni, tak erti bahasa ni. Apa ni? Kalau saya ni ikut darah panah saya, banyak dah saya sembelih. Tu dia. Tunggu. Meleh sama tu. juga dengan saudara di bawah tu dah. Respon begini. Ada undang-undang di negara kita. Yeah. Betul tak? Ketika Rasulullah pun dalam surah. Tapi menarik awal-awal sekali dia sebut tu. Kita ulang sikit daripada awal dia. Dia sebut sikit tu. Bapa yang kita pergi pangkah pula ada parti-parti yang bersekongkol dengan pihak-pihak kafirun. Parti yang bersekongkol dengan pihak-pihak Al-Kafirun. Saya rasa dekat Malaysia ni hampir semua parti dia ada gabungan lah, bukan maksud bersekongkol. Sekongkol tak tahu apa yang dia maksudkan dengan sekongkol tu. Setongkol tahu lah kan. Tapi apa dia, kalau nak kata bergabung, rasanya semua pun ada gabungan dengan yang bukan Islam kan, dengan Al-Kafirun kan. Tapi dia kata tu Harbi kan, Harbi. Tak apa, kita tengok video satu lagi. Ada satu lagi video yang ni dia punya declaration. Sebab setahu saya lepas dia keluarkan kenyataan tu, jadi viral dekat TikTok semua kan. Ada orang potong dia punya video masuk dekat TikTok. Kaya orang yang tu. Tapi view memang banyak gila lah kan. Jadi kemudian dia buat satu permohonan maaf. Satu permohonan maaf, dan permohonan maaf tu dia keluar dekat Instagram. Setahu saya dekat Instagram lah. Jadi kita tengok dia punya video permohonan maaf itu. Okay. Mohon maaf kepada semua rakyat Malaysia. Ini pada awal ni. Salah anggap dengan apa yang saya ucapkan dalam salah anggap yang telah diedit oleh seseorang di mana mengatakan yang salah cakap dia hingga mahu menyembelih non-Muslim di Malaysia. Salah tu. Anda harus dengar ucapan saya yang penuh, di mana saya tengok penuh orang tengok singkat sama saudara-saudara non-Muslim, kita harus menjaga mereka kerana mereka ini menyokong pemerintahan negara kita sebagai negara Islam dan lebih baik. Wajib seorang pemimpin yang beragama Islam menjaga mereka. Yang pertama.
Yang keduanya adalah yang saya sebut sebagai kafir harbi. Ini adalah musuh Islam yang nyata. Maksud saya di sini ialah non-Muslim yang benci Islam, suka pertauman, buat hal sehingga kan tak benarkan azan di setiap tempat terlalu kuat. Semalam saya dapat satu video di mana ada sekumpulan pemain gendang di Pulau Pinang bergendang dengan kuatnya di depan sebuah masjid yang di mana orang-orang Muslim sedang azan Isyak dan solat Isyak. Jadi benda-benda beginilah yang kita harus faham. Yang saya maksudkan kaum-kaum non-Muslim yang segelintir ini, kena faham di situ. Saya bukanlah seorang yang terlalu ekstrim untuk nak suka bergaduh dengan orang, tidak. Saya pun bersahabat dengan kawan-kawan saya, kaum India, Sikh, Cina. Sedangkan arwah makcik saya pun daripada kaum Cina, beragama Islam. Kawan saya Adam Puri pun dari kaum Cina, beragama Islam. Yang saya maksudkan, bila mana ada setengah-tengah pihak yang cuba nak memanaskan keadaan dengan membenci Islam ini, agama rasmi Malaysia, itu maksud saya. Di situ diharapnya perkara-perkara ini tidaklah disensasikan sebagai hate speech. Ini yang saya nak nyatakan di sini. Saya bukanlah buat satu hate speech di mana suka nak berbau perkauman, nak meminta orang bergaduh antara agama. Tidak. Ingat, yang kita nak adalah sama-sama menghormati anda, agama anda, saya, agama saya, hidup di Malaysia ini, saling bekerjasama, dan akhirnya kita akan bahagia dan aman. Yang tak aman, bila ada yang terlalu ekstrim ni, saya pun tidak menyokong kumpulan-kumpulan Islam yang ekstrim nak membunuh sesuka hati tanpa mempedulikan undang-undang negara. Tak, saya pun tidak sokong begitu. Jadi sekali lagi, saya mohon kepada netizen-netizen yang mana salah faham mungkin, dapatlah keterangan saya ini dengan jelas, dan akhirnya kita di Malaysia ini hidup dengan aman. Assalamualaikum, salam sejahtera dari saya. Okey, itu video dia lah. Dia bagi penjelasan, dia minta maaf dah. Tapi dia bagi penjelasan lah, yang dia kata tu kafir harbi tu bukan maksudnya semua orang, cuma segelintir. Segelintir mana saya tak tahu. Macam mana? Apa pandangan Zul? Dia Ustaz, kafir harbi ni sampai tahap yang saya faham lah, dia satu tahap yang ekstrim lah kan. Ekstrim? Kalau macam tahap orang macam dia benci kau, itu dah sampai tahap harbi ke macam mana? Kalau dia tak suka nak harbi apa bendanya, orang bukan Islam memang majoriti dia tak suka Islam. Kalau dia suka Islam, orang Islam sendiri pun memang tak betul lah. Sebab isu daripada sudut agama ni, setiap agama menyukai agama dia. Dan kenapa kita tak masuk kepada agama lain? Disebabkan kebencian kita kepada agama tu, kebencian kita kepada kemurkaan Allah tu. Sebab bila masuk agama itu akan jadi murka. Cuma isu kita adalah bukan itu hanya sekadar daripada sudut pegangan kita. Cuma kalau kita kata daripada sudut tindakan, adakah kita nak pergi bertindak, pergi bunuh dia orang dan sebagainya? Tak boleh. Sebab tu yang kafir harbi kan Ustaz. Dia satu istilah yang kata kalau kafir harbi ni halal dah. Harbi masuk kafir yang boleh diperangi. Harbi itu masuk dalam medan perang. Jadi kalau kafir harbi ni, dia bukan setakat hukum dia hang boleh bunuh dia, hang boleh curi barang dia dan tak dianggap rampas dia, tapi tak dianggap sebagai curi. Jadi ini adalah isu yang cukup besar, kata kafir harbi tu. Sebab tu saya selalu duk tanya, di Malaysia ada ke kafir harbi? Dan di Malaysia adakah sesuai kita sebut kafir zimmi? Tapi macam itulah kan, dia kalau kafir zimmi pun kita sepatutnya kita tak sebut pun perkataan kafir zimmi, kafir harbi ni, sebab istilah ni istilah yang dah berbeza. Sekarang ni dia interaksi di antara kita di Malaysia, kita bukan interaksi di antara Muslim dan juga interaksi dengan kafir harbi atau kafir zimmi. Tetapi di Malaysia kita berinteraksi antara rakyat bersama dengan rakyat. Jadi cukuplah sekadar kita sebut nama rakyat, cukup lah kan. Hang bangsa apa, kalau ada keperluan sebut bangsa, sebut je lah apa bangsa dia. Okey, rakyat berbangsa Cina, salah. Tak perlu awak nak sebut kafir harbi, kafir zimmi, sebab perkataan-perkataan tu biasa disebut dengan background yang bersifat peperangan kan. Jadi adakah kalau kita pergi ke
pergi ke negara US, diorang akan panggil kita Muslim Harbi. Lalu mereka boleh ambil hak kita, kemudian boleh bunuh kita, sembelih kita. Tak boleh. So istilah ni digunakan sewenang-wenangnya untuk tujuan politik lah. Saya duk peliknya, kenapa waktu jadi musim politik keluar perkataan ni? Kan? Waktu musim tak politik, perkataan ni tak keluar pun. Sebab tu tadi kita tengok ramai yang bersorak bawah tu. Kan, yang bersorak, oh dia pun nak juga kan. Ya, kan, tuan-tuan pun nak juga. Yo. Kan, itu satu perkara yang tak bagus lah. Tapi dia berlaku di dalam masyarakat kita. Dan saya rasa dia adalah marketing purpose untuk parti-parti tertentu dengan tujuan tertentu. Cumanya yang saya baca, pihak parti-parti ni tiba-tiba buat-buat tak kenal pula dengan si Zul Huzaimi ni. Siapa kan? Kata buat tak kenal pula, padahal kawan tu dekat dalam pentas, kawan tu dah banyak Entah lah kan. hantar pentas. Bukan dia buat kenyataan duduk. Yalah. Kan? Sepatutnya kita kalau benda tu salah, kita sebut salah lah. Tak kira lah hang masuk politik mana pun, hang game PAS ke, game UMNO ke, game apa pun. Kalau dia salah-salah, cukup lah sekadar itu kan. Tapi kalau dia betul, kita pertahan lah. Sepatutnya orang pertama yang tegur Zul Huzaimi bukan masyarakat. Patut ulama-ulama di dalam PAS. Sebab Ulama apa benda kat dalam tu kan, kita tengok video tu, dekat dalam tu dia sedang berforum dengan ustaz juga kat situ. Ustaz tu melengung, tengok je. Tapi sebab dekat TikTok gambar tu dia tak duduk dalam on frame. Betul lah kan? Yang TikTok tu gambar dia hanya Zul Huzaimi saja. Jadi yang kena hentam Zul Huzaimi sajalah. Tak? Kalau kita dan benda ni juga dia jadi isu bila jadi viral. Padahal orang boleh je tegur kat situ dan pihak Zul boleh je bagi penerangan. Dan kalau tengok penerangan tadi, dia pun tak tarik pun kenyataan dia sebenarnya. bagi contoh-contoh lagi. Dia bagi contoh kan. Cuba bayangkan, adakah dia menganggap orang yang menyuruh untuk memperlahankan azan itu sebagai kafir harbi dan layak untuk disembelih? Kita boleh tanya dia. Sebab dia bagi contoh tadi. Adakah orang yang bergendang ketika azan sedang dikumandangkan? Kita memang tak setuju benda ni. Kita tak setuju benda ni. Dan kita mungkin akan buat kritikan kepada isu itu. Tetapi kalaulah dia kata itu adalah contoh harbi, adakah dia akan pergi sembelih orang tadi? Nampak? Sebab dia bagi contoh ni. Yang harbi itu macam mana? Yang harbi itu adalah orang yang macam dia menentang Islam. Menentang Islam tu macam mana? Azan dia tak membagi kuat. Oh, itu menentang Islam. Lalu dia suruh perlahankan. Sebab tu saya kata interaksi sepatutnya kita berbincang atas interaksi sebagai rakyat Malaysia. Jangan kita buat interaksi di antara kafir harbi ataupun kafir zimmi. Sebab background untuk kafir harbi dan kafir zimmi itu, dia background pemerintahan zaman dulu. Dalam background kita patut letak bahawa ini adalah rakyat. Lebih tepat, kalau awak nak pergi letak isu zimmi, isu harbi, bahkan Dr. Yusuf Al-Qaradawi sebut dalam kitab dia Khitab dan Islami fi Asr al-Ulama, komunikasi Islam dalam dunia tanpa sempadan hari ini, dia sebut tukar perkataan daripada harbi kepada rakyat, sya'ab. Daripada harbi ataupun zimmi ni tukar kepada rakyat. Ada rakyat yang bagus, ada rakyat yang tak bagus. Rakyat yang tak bagus tu nak buat apa? Rakyat yang tak bagus, dia dianggap sebagai penjenayah, diuruskan secara urusan jenayah. Itu je, tak payah nak buat harbi. Sebab kalau buat harbi, sagi geng-geng ni bukan boleh tu kerja nak sembelih orang tu. Ya, sebab harbi memang sinonim dengan sembelih. Sebab dia perang. Perang bukan hang duduk saja, betul tak? Perang dia kena perang lah kan. Jadi sembelih, pancung kepala, tebeh kepala, dah biasalah dalam perang. Tapi isu kita, kalau kita duduk membiarkan benda ni meleret, bahaya. Jadi kita baca komen. Albertus Edayahin. Wow, begitu saja settle. Biasanya yang lain kena penjara denda. Tapi setahu saya dia dah dipanggil untuk memberikan keterangan di pejabat polis lah. Dan ada beberapa parti politik, biasalah kan, dah buat report polis. Ada Ibrahim nak sembelih kafir harbi, ya, cuma nak pesan solat subuh harap kat staff-staff. Saya nak diri sendiri juga. Dia kata solat subuh dululah kan. Kita tu kadang betul juga. Saya setuju. Apa nama dia tu? Ibrahim. Ibrahim tu. Kita kadang-kadang kita ni kalau masjid nak kena bakar, kalau apa dia ada orang hina Islam,
Oh, kita laju. Semangat Semangat untuk apa tu? Untuk nak pergi belasah sekali. Padahal yang utama agama suruh pun hang tak mau nak buat. Tapi yang benda-benda macam tu, yang tu hang semangat lebih. Padahal sepatutnya bila dengar agama tu, buat apa yang agama suruh. Solat subuh pun kadang-kadang kelentong daripada ni. Bukan saya kata dekat Zuhur Zaimi, saya tak kata dekat Zuhur Zaimi, tapi secara umum lah. Dekat komen post Malaysia kini, Malaysia gini. parti yang paling tidak boleh pakai, dia daripada komen Muhammad Firdaus Abdullah, parti yang paling tidak boleh pakai, kejap nak sebelah orang, kejap pegang kunci syurga, habis semua orang keliling dia balon sesat je. Bosnya relax je, rampas amanah dan hak orang lain, amanah sendiri pun tak terjaga, asyik ponting parlimen je. Ni komen daripada Muhammad Firdaus Abdullah. Dia bertanya jawab, ada tak komen ni? Tapi saya tak rasa benda ni adalah isu parti. Dia adalah isu peribadi lah. Tapi mungkin kita boleh fikir, ada kesan tak daripada parti politik yang akhirnya menyebabkan benda tu berlaku. So mungkinlah. Tapi kalau nak kata dia parti, saya rasa PAS sendiri pun, kita pun dah ramai kawan-kawan kita, ustaz-ustaz kita pun memang daripada parti PAS. Diorang pun tidak bersetuju dengan kenyataan tu. Dan ini kenyataan yang kita kata bersifat tak masuk di akal lah, tak boleh diterima di akal lah. Tapi cuma boleh tahan juga dia tu mengata tu puas hati sungguh dia tu. Kau balik. Dalam komen-komen banyak-banyak ni, banyak yang hak menentang, tapi saya jumpa ada yang sokong juga Ustaz. Yang sokong, saya nak baca yang sokong. Dia kata memang layaklah Harbi kena sembelih. Hal berlainan parti aku letak tepi. Yang sayang Harbi pun elok tidur sebantal serumah. Senang bila waktu ni. Aduh. Yang tu jadi masalah. Tu sebab tu kita kata tu benda viral kena berikan penjelasan. Dan sebab dia akan ada satu kumpulan yang disebut sebagai swing bowl. Apa swing bowl? Tahu swing bowl? Swing bowl. Mangkuk hayun. Dia ada kumpulan mangkuk-mangkuk hayun ni yang apa orang cakap semua dia pergi percaya. Padahal Allah Ta'ala dah sebut dalam surah Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kan? Jangan kamu takfu bermakna takun. Jangan kamu sebut apa yang kamu tak tahu. Kerana pendengaran, penglihatan, jantung hati kamu semua akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dia orang ni tidak. Dia orang ni jenis apa saja yang aku dengar semua kira betul. Semua kira betul. Sebab tu Nabi SAW dia perhatikan sungguh geng-geng macam ni, dan Nabi SAW cukup anti dengan geng macam ni. Sebab apa dia anti? Sebab apa Nabi anti? Nabi kata, apa dia, kafa bil mar'i kadhban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai pembohong kalau dia ni jenis sebut semua benda yang dia dengar. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi tak boleh macam tu. Kita kena buat semakan dulu, kita kena buat rujukan dulu, kita kena perhatikan dulu. Kalau benda tu bodoh, janganlah hampir setuju pula. Macam kes macam ni lah, sembelih orang. Dia kalaulah orang tu kata benda yang salah, orang cukup tinggalkan, tak apa. Tapi masalah dia, benda yang salah dia syok lagi. Dan kita bimbang yang geng macam Zul Huzaimi ni mungkin dia tak buat lah. Kita takut yang senyap tu. Tengok kat bawah orang berkata sorak, seolah-olah bersetuju dengan apa dia cakap. Dalam video tu kan. Jadi semangat terlebih. Semangat terlebih kan. Yang tu yang bahaya. Takbir je dah risau. Yang tu bahaya tu. Ada satu komen yang menarik Ustaz. Dekat Malaysia kini. Dia ni adalah komen daripada lagu Ultimate. Pak Lang Deli Said, dia komen, baru sekali ikut usrah sudah pandai keluar fatwa. Ya, itu betul ya. Tapi itu kita berinteraksi dengan orang-orang Ruwaibidah. Yang ni yang kita sebut dalam banyak video reaction kita. Nabi SAW suruh berhati-hati dengan kumpulan Ruwaibidah. Yang mana bila sampai satu tahap orang yang amanah dianggap sebagai tidak amanah, orang yang bercakap benar dianggap sebagai pendusta dan diangkat Ruwaibidah. Lalu para sahabat tanya, manuhumul Ruwaibidah? Siapakah itu yang disebut sebagai Ruwaibidah? Nabi SAW sebut, dia kata orang yang selekeh, orang yang tak ada apa pun tapi bercakap terhadap urusan orang ramai. Macam isu-isu macam ni lah, Ruwaibidah lah. Orang yang tak ada kepentingan yang bagus. Macam contoh Zul Huzaimi ni, dia bukan ustaz. Jadi dia pun tidaklah ada pengetahuan agama yang begitu mendalam. Tapi hampir letak dia pergi dekat dalam pentas,
Lepas tu pentas tu pula adalah pentas yang ramai orang-orang Islam lah kita kata kan. Jadi dia pun nak bercakap ke arah tu. Bukan ahli akademik, dia bukan ahli politik, dia bukan ustaz, dia hanya seorang pelakon saja. Tapi itulah keadaan dia. Bila dia buat macam tu akhirnya orang pun akan ikut. Sebab Ibn Jauzi sebut dalam kitab dia Talbisul Iblis, dia kata ulama'u 'indal 'awam man sa'adal mimbar. Ulama' pada orang awam ni senang lah. Orang yang duduk atas mimbar lah. Kalau bahasa kita, yang siapa yang duduk dekat meja penceramah ataupun siapa yang duduk atas pentas, kira takkan lekeh-lekeh orang boleh duduk kat situ. Takkan salah kot dia Pakai ustaz. serban Nasib baik Zul Huzaimi dia tak pakai serban. Kalau pakai serban, kira ulama besar. Dia angkat menjadi wali. Dia akan jadi wali. Tapi itulah yang berlaku kan. Orang akan tengok apa yang berlaku dan diorang akan percaya. Dan benda macam inilah yang kita perlu untuk berkempen supaya orang cerdik, orang pandai dengan ilmu, bukan sekadar dengar saja. Dalam bab isu nak menjalankan hukum hakam ni, dia bukan semua orang boleh buat. Yang boleh buat ni satu orang je sebenarnya, ataupun satu grup saja, iaitu hakim. Hang buat pilah jahat macam mana pun, yang akan tentukan itu adalah hakim. Hakim yang akan tentukan. Macam contoh kes hari itu, kan kawan tu dia abang Grab apa tak? Kan yang dia hina Nabi SAW. Orang kita pergi penumbuk olah apa semua. Sebenarnya tak boleh buat benda tu. Sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang menjalankan hukuman hanyalah hakim saja. Pemerintah saja. Pemerintah maksud tu hakim lah. Maksudnya dia kena melalui proses mahkamah. Mahkamah akan tentukan. Okey, dia ni kena penjara ke, dia ni kena sebat ke, dia ni kena pukul ke. Mahkamah yang akan tentukan. Orang lain tak boleh buat. Bahkan kalau kita pergi katok dia, walaupun benar. Contoh, hakim kata, dia dah pergi pukul orang tu, hampir matilah. Ataupun dia sebat. Dia ambil kayu ataupun rotan, dia sebat, buat macam sebatan dekat dalam penjara tu. Tiba-tiba masuk dalam mahkamah dan mahkamah putuskan bahawa orang itu hukumannya disebat. Walaupun hakim bagi hukuman sama macam mana yang kawan ni buat hukuman, tetapi kawan ni bukan atas arahan hakim ni. Dia buat sendiri ni. Dia tak berautoriti. Ya, dia tak berautoriti dan dia berdosa. Dia boleh kena hukuman. Dia boleh kena hukuman ta'zir dia sebut. Dia boleh kena hukuman ta'zir. Jadi kalau contoh orang tu mati, dia boleh kena qisas. Kalau orang tu dia tak mati, dia boleh ditakzir. Takzir atau perkataan lain juga takdib. Iaitu boleh jugalah kalau hakim kata satu hukuman untuk dia ni, hang polis tolong pergi penampak dia tu. Boleh. Boleh dibuat begitu. Takzir ni dia atas kebijaksanaan hakim lah. Macam kita hari ni lah. Denda 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 ni berdasarkan kepada kebijaksanaan si hakim. Jadi nak jalankan hukuman, hang nak kata sembelih orang, weh bahaya coy. Tak boleh macam tu. Senang-senang sembelih orang. Ataupun walaupun dia kata kalau ikut hati saya nak sembelih, tak boleh juga perkataan tu disebut kan. Sebab itu adalah perkataan yang tidak elok dan tidak benar. Kalau orang buat jahat depan kita, kita sembelih dia. Tak boleh. Ada orang pukul anak kita depan kita, adakah kita boleh sembelih dia? Tak boleh kita sembelih dia. Paling kurang, paling tinggi pun kita tampak dia balik. Paling tinggi. Boleh tak kita pergi sembelih dia? Tak boleh. Orang pergi suruh orang azan tu slowkan sikit ke apa kan, kita suruh sembelih. Tak. Di negeri Selangor telah dikeluarkan satu kenyataan titah baginda Sultan Selangor untuk tidak memperdengarkan apa-apa bacaan di corong masjid kecuali apa dipanggil mic dalam. Mic luar tak boleh, melainkan 15 minit sebelum azan tu dia buka Quran. 15 minit, tak 15 minit lah, sekejap sebelum azan lah. Saya rasa mungkin dalam tempoh 15 minit macam tu lah. Sekejap sebelum azan tu dia buka sikit ayat Quran. Lepas tu azan, lepas azan tak ada habis. Paling tinggi iqamah, lepas iqamah tak ada habis. Tak boleh ceramah, hang buka speaker luar. Tak boleh, ini melanggar titah baginda Sultan. Dan telah dilakukan isu ni. Hari tu kan ada disuruh perlahankan suara tu. Dan orang yang pihak masjid yang ingkar itu telah dikenakan tindakan oleh pihak Jabatan Agama. Adakah nak kata pihak Jabatan Agama tu Islam? Harbi? Boleh disembelih? Tak boleh. Ini adalah keputusan. Kalau ada orang pergi gila, pergi buat apa? Pergi buat bergendang waktu azan,
Hang pilah tegur dia ataupun suruhlah polis pergi tegur dia. Kan? Kita ni kadang bukan orang Islam, orang bukan Islam. Ada orang Islam sendiri pun. Saya dulu dekat PLKN tahun 2007. Tahun 2007 dekat Tasik Meranti. Ada sahabat-sahabat kita Islam, orang tengah solat dia main gitar. Kawan kita yang bukan Islam, orang Penang, Bukit Mentajam. Dia tu yang bukan Islam, company. Dia ni sendirilah yang datang pergi tegur budak-budak ni. Dia kata daripada hang duk ingat tu baik hang pergi join solat. Dia kata. Dia lagi faham pada kita. Pukul 6 pagi 6.30 kami kena rokol, bukan rokol, kami kena berkumpul dekat padang. Pukul 6.30 tu berkumpul, tapi orang kena solat dulu. Kalau lewat kena pumping. Tapi ni yang tokek Cina ni, yang jadi ketua company ni, dia ni kata tak apa, kita tunggu orang Islam solat dulu. Sampai dekat padang 6.45 semua pumping, relax, tak ada komplain apa. Adakah itu kita tak nampak benda ni? Kan? Benda ni ada dalam masyarakat kita. Cuba tengok anak-anak kita pergi McD Puncak Alam dekat sini kan. Hampir tengok dia pun main. Ada Cina, ada India, duk main relax saja. Kita bila-bila besar duk harbikan orang. Masalah benda macam ni. Macam isu kompang tu Ustaz kan. Dan kalau kita tengok memanglah nampak macam geram marah kan. Tapi depa bukan depa faham khusyuk tu pertama. Kan? Depa dia ingat dalam bising okey kan. Depa kalau kan dalam bising, depa mana tahu kita solat tu nak kena fokus ke, nak kena ingat bagi perhatian ke, bagi ingatan seluruh ke Allah kan. So melainkan kita kena pergi cakap mana boleh elok. Betul lah. Kami ni kena ada bercara sekian-sekian, so boleh pelan sikit tak. Sebab sebahagian orang tu dia tak tahu benda tu. Bila tak tahu tu kita kena bagi tahu lah kat dia orang kan. Kita menghormati antara satu sama lain, jangan melampau. Kalau melampau pun, kalau dia melampau pun jangan pergi sembelih dia. Dan jangan duk ajak orang nak pergi sembelih. Paling-paling tinggi pun report dekat polis ada, report dekat Jabatan Agama pun kalau boleh kan, report kepada orang-orang macam ni. Jangan pergi jalankan terus, bahaya. Wallahu taala a'lamu bisawab. Alhamdulillah sahabat-sahabat, hari ni kita dah buat satu reaction berkaitan tentang isu kafir harbi yang dibawa oleh Zul Huzaimi dan kita harap moga-moga isu ni boleh reda lah, dan saya berharap lepas ni tak ada lagi lah orang Islam di negara kita ni duk mengharbikan orang lain ataupun membawa isu-isu yang kita kata tak bagus untuk pandangan orang ramai terhadap agama Islam. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Jika anda nak request kami untuk react untuk video yang lain, komen dekat bawah video apa awak nak kami komen. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.